Peace be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berkongsi sedikit maklumat berkaitan tentang yang dipanggil sebagai perkhidmatan hospitality mesra Muslim. Jadi sebenarnya yang dikatakan pelancongan Islam ataupun yang menjurus kepada mesra Muslim ini adalah perkara yang sangat penting bagi tujuan untuk kita memacu ekonomi dan juga pembangunan negara pada masa sekarang. Dan ia boleh dilihat daripada pelbagai aspek, dan yang paling pentingnya ialah inilah masa dan ketikanya untuk kita melihat tentang bagaimanakah contribution yang boleh diberikan oleh membentuk satu ekosistem pelancongan ataupun perkhidmatan hospitality mesra Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila kita membincangkan perkara ini, maka kita harus melihat tentang bagaimanakah atau apakah keperluan sebenarnya yang diperlukan oleh pelancong-pelancong ketika mana mereka pergi ke sesuatu destinasi. Kerana itulah kalau kita lihat ramai di kalangan masyarakat, bila mereka hendak pergi ke sesuatu tempat, maka mereka akan melihat dahulu atau membuat kajian ataupun survey tentang apakah kemudahan-kemudahan fasiliti yang disediakan oleh pemain industri pelancongan berkenaan. Maka sudah pastinya kita perlu memikirkan kaedah terbaik untuk memberikan kesenangan dan kemudahan kepada pelancong yang datang ke tempat kita. Sudah pastinya antara perkara yang dilihat adalah adakah tempat berkenaan, tempat yang mereka akan kunjungi itu mempunyai fasiliti penyediaan dari aspek keperluan ibadah mereka, seperti untuk sembahyang, untuk melihat kepada di manakah arah kiblat dan sebagainya. Itu adalah keperluan yang diperlukan bagi seseorang ataupun bagi satu kumpulan pelancong yang datang ke tempat kita. Namun pada masa yang sama juga, bukan hanya sekadar keperluan aspek ibadah, tetapi terdapat juga perkara lain yang turut menjadi penekanan penting yang akan dilihat, iaitu tentang keperluan makanan halal. Maka sebab itulah saya ingin jelaskan di sini bahawa perkhidmatan hospitality mesra Muslim adalah amat signifikan kepada penyediaan makanan halal. Maka kerangka inilah yang dilihat oleh Islamic Tourism Center di bawah Kementerian Pelancongan bagi mencari kaedah terbaik agar kita dapat memperkasakan lagi industri pelancongan yang berteraskan kepada mesra Muslim. Maka tidak hairanlah sekarang ini pelbagai promosi yang dijalankan bagi tujuan memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan dan juga keperluan penyediaan kesemua fasiliti-fasiliti ini kepada masyarakat yang berhajat untuk pergi melancong ke sesuatu destinasi. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, berbalik kepada penyediaan makanan halal tadi, saya melihat kepada 3 kaedah yang boleh diguna pakai, iaitu kaedah yang pertama, agensi ataupun pemain industri pelancongan berkenaan, contohnya seperti hotel yang mempunyai premis makanan. Maka di sini adalah disarankan untuk hotel-hotel ini bagi ataupun resort ini mendapatkan pensijilan halal daripada pihak JAKIM ataupun di Jabatan Agama Islam Negeri. Hal ini adalah penting bagi memberikan satu keyakinan yang teguh di kalangan pelancong-pelancong yang datang ke tempat berkenaan. Maka mereka tidak akan merasa gusar ataupun gelisah untuk mendapatkan makanan halal selama mana terdapat logo di situ yang tertera logo JAKIM, logo halal JAKIM.
Dan ini adalah salah satu daripada kaedah untuk kita mempromosikan tempat pelancongan, khususnya bagi pemain industri pelancongan. Dan apakah pula? Itu bagi kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah sekiranya kita tidak mempunyai premis makanan yang kita katakan mendapat persetujuan halal, maka kaedah yang kedua adalah kita menyediakan produk-produk makanan halal di tempat kita. Maka mana-mana pelancong yang datang atau pergi ke lobi dan sebagainya untuk mendapatkan makanan halal, maka itu sudah disediakan oleh pihak pemain industri pelancongan berkenaan. Manakala bagi kaedah yang ketiga pula adalah kita menyediakan informasi berkaitan tentang di manakah tempat untuk mendapatkan makanan halal. Maka dengan ini akan memberikan satu kemudahan kepada pihak pelancong yang datang ke tempat kita apabila mereka bertanyakan, di manakah tempat untuk kami dapatkan makanan halal yang baik, yang bersih dan sebagainya. Maka sudah tentunya piawaian yang ditentukan oleh bahagian halal JAKIM dan juga di mana di bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri akan menjadi satu tanda ukur dan memudahkan kita. Contohnya kalau makcik atau pakcik ingin mendapatkan tempat makanan halal yang terbaik, maka di sinilah informasi-informasi yang boleh saya berikan kepada encik ataupun pakcik dan bolehlah pergi ke sana. Dan kita sendiri tidak merasa gusar dan ataupun gelisah. Adakah tahap penyediaan makanan di tempat-tempat berkenaan menepati kebersihan dan juga tahap halalnya itu, status halalnya itu. Setelah mana kita melihat bahawa jika ia telah dipersijilkan oleh JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri, maka sudah pastinya piawaian berkenaan telah pun dipenuhi oleh premis halal berkenaan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, juga ingin saya jelaskan bahawa dari sudut penyediaan makanan halal ini, antara perkara yang dilihat adalah bahan ramuan yang digunakan itu mestilah berstatus halal. Oleh itu, kalau kita katakan sesuatu benda yang disediakan atau produk yang akhirnya disediakan kepada orang yang datang berkunjung ke tempat kita ataupun premis halal berkenaan, maka kesemua bahan ramuan tersebut adalah berstatus halal. Maka sebagai seorang pelancong yang pergi ke satu tempat yang mungkin tempat itu adalah tempat yang kurang diketahui dari sudut di mana nak dapat makanan yang bagus, makanan yang halal dan sebagainya, maka sudah pastinya sekiranya premis tersebut ada saja halal, maka tidak menjadi satu masalah dan boleh makan dengan penuh ketenangan. Selain daripada itu, apabila kita menyebut tentang persijilan halal ini, khususnya bagi industri pelancongan yang mempunyai premis halal ataupun yang sedang memohon bagi mendapatkan persijilan halal, aspek yang lain harus dilihat adalah dari sudut pekerjanya. Maka pekerjanya dari sudut penyediaan makanan, ketika mana mereka menyediakan makanan, mestilah berpakaian dengan penuh bersih dan juga memenuhi piawaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sebab itulah dari sudut pakaian itu ada etikanya. Maka orang yang ingin menyediakan makanan halal perlu mematuhi etika yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada itu, pekerja juga perlu mendapatkan suntikan typhoid supaya mereka ini benar-benar mempunyai ketika mana penyediaan makanan itu mempunyai kualitinya yang tersendiri dan dari sudut kebersihannya itu adalah terjaga. Perkara ini penting kerana implikasi daripadanya itu mungkin akan memberi masalah kepada pelancong yang datang untuk makan di situ. Selain daripada itu juga, pekerja juga turut
diwajibkan untuk mengikuti kursus pengendalian makanan. Maka apabila pekerja itu telah diberikan pendedahan, bagaimanakah cara yang terbaik untuk mereka menyediakan makanan, adakah perkara ini betul atau salah dan sebagainya, maka di dalam kursus tersebut akan diberikan pendedahan dan diajar tentang kaedah pengendalian makanan yang betul dari sudut perspektif Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang ketiga pula adalah bagi semua pekerja juga turut, mereka ini perlu melihat dan memahami tentang manual prosedur pensijilan halal Malaysia. Secara tak langsung mereka ini telah agaknya memahami tentang asasnya, bagaimana ini boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Jadi keadaan ini telah memberikan satu working environment, ekosistem pekerjaan yang berasaskan kepada pensijilan halal Malaysia. So saya melihat bahawa perkara ini perlu dilihat secara lebih signifikan kepada pemain industri pelancongan. Yang ketiganya juga adalah infrastruktur premis berkenaan. Bagi premis yang ingin memohon pensijilan halal, dari sudut infrastrukturnya perlulah memenuhi piawaian berkenaan. Antaranya penyediaan makanan itu mestilah dalam keadaan yang bertutup. Tidak boleh terdedah pada satu kawasan yang berkemungkinan besar binatang-binatang daripada luar boleh masuk ke dalam kawasan proses makanan. So ini adalah beberapa perkara yang perlu dititik beratkan untuk pemain ataupun kita katakan sebagai pemain industri pelancongan bagi mendapatkan pensijilan halal Malaysia. Walau bagaimanapun, perincian dan pendetailan bagi proses ini, insya-Allah perkara ini boleh dirujuk kepada bahagian hab halal di JAKIM maupun di bahagian pengurusan halal di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Ingin juga saya menjelaskan di sini bahawa dalam pensijilan halal, hanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri yang boleh mengeluarkan sijil pengesahan halal Malaysia. Jadi sekiranya ada pihak-pihak lain yang mengeluarkan sijil berkenaan, maka sebenarnya ia telah tidak mematuhi kepada peruntukan undang-undang yang ada di Malaysia. Kemudiannya, perlu kita fahami juga bahawa pensijilan halal ini bukanlah bersifat wajib ataupun paksaan. Akan tetapi, ia adalah bersifat sukarela. Maka mana-mana individu, masyarakat ataupun agensi ataupun industri pelancongan sendiri, jika ingin memohon pensijilan halal, maka mereka boleh terus memohon pensijilan berkenaan dengan mengambil kira ke semua elemen-elemen yang telah ditentukan di dalam manual prosedur pensijilan halal Malaysia. Selain daripada itu, dalam pensijilan halal Malaysia ini mengambil kira perkara yang sangat unik, yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan melihat bahawa begitu indahnya pensijilan halal Malaysia ini kerana penekanannya adalah meliputi aspek halalan thayyiban. So ada juga isu yang tentang halal yang perlu dipatuhi oleh pemohon sijil berkenaan, dan selain daripada itu juga adalah perlu memahami tentang thayyiban ataupun aspek kebersihan. So harus dinyatakan atau ditekankan di sini dalam permohonan pensijilan halal Malaysia, pihak JAKIM ataupun pihak Jabatan Agama Islam Negeri tidak hanya melihat kepada aspek halal saja, akan tetapi mereka juga melihat kepada thayyiban. Sekiranya kesemua bahan ramuan yang digunakan itu adalah berstatus halal, akan tetapi tempat proses penyediaan makanan itu kotor, terdapat perkara-perkara yang tidak elok, yang tidak enak dilihat ketika mana penyediaan makanan, atau terdapatnya najis yang tidak elok berada di kawasan proses makanan berkenaan, maka sudah pastinya ia tidak memenuhi syarat keperluan pensijilan halal Malaysia. So dalam hal ini kita melihat bahawa begitu indahnya
Persijilan Halal Malaysia ini yang menekankan kedua-dua aspek. Kalau kita halal sekalipun tetapi tidak mempunyai tayyiban kebersihan, maka tetap tidak memenuhi Persijilan Halal Malaysia. Begitu juga kalau kita mempunyai kebersihan semata-mata tetapi dari sudut bahan ramuan yang kita gunakan tidak memenuhi kepada status halal berkenaan, maka ia juga tidak memenuhi keperluan Persijilan Halal Malaysia. So sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat banyak produk-produk yang mana mempunyai logo halal JAKIM, jika dieksport ke beberapa negara yang lain, maka pada sesetengah negara ataupun boleh kata sebahagian besar daripada negara-negara berkenaan tidak akan begitu mempunyai perasaan syak wasangka terhadap produk yang dikeluarkan oleh ataupun yang telah dipersijikan di bawah Persijilan Halal Malaysia. So, pada pandangan saya, melihat bahawa keadaan ini adalah merupakan satu perkara yang penting bagi pemain-pemain industri pelancongan yang berhasrat mendapatkan Persijilan Halal Malaysia. Ini memang difokuskan kepada mana-mana industri pelancongan yang mempunyai premis makanan dan semoleknya, secantiknya mereka ini mendapat Persijilan Halal Malaysia. Sijil Halal Malaysia. Dan pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya nyatakan di sini bahawa audit pemantauan secara berterusan turut dilakukan oleh agensi halal. Sama ada di peringkat JAKIM maupun di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri, mereka akan menjalankan pemantauan secara berterusan supaya memastikan pemegang sijil halal ini sentiasa mematuhi dan menggunapakai manual prosedur Persijilan Halal Malaysia dalam proses penyediaan makanan mereka. So sebab itulah kita melihat bahawa mana-mana pemegang sijil halal pada masa yang sama boleh diambil tindakan sekiranya mereka tidak memenuhi kedua-dua aspek, iaitu aspek halalan ataupun tayyiban. So, bagi saya apabila individu yang pergi melancong ke tempat lain, sekiranya elemen yang pertamanya iaitu tentang infrastruktur yang memenuhi kepada keperluan menunaikan ibadah bagi mereka tidak menjadi satu masalah kepada mereka, maka sudah pastinya pelancong-pelancong akan tertarik untuk datang ke destinasi pelancongan berkenaan. Itu yang pertama, iaitu dari sudut penyediaan infrastruktur atau fasiliti yang mesra ibadah kepada pelancong berkenaan. Yang kedua, sudah pastinya dari sudut penyediaan makanan, yang mana jika terdapat premis, maka adalah disarankan untuk mendapatkan Persijilan Halal Malaysia. Dan sekiranya tidak ada premis, bolehlah kita menyediakan produk makanan halal. Dan sekiranya dalam keadaan yang sukar untuk menyediakan produk berkenaan kerana kapasiti ruang yang sempit dan sebagainya, maka kita boleh menyediakan informasi di manakah pelancong-pelancong boleh mendapatkan makanan yang halal. Ataupun kita katakan sebagai premis-premis halal yang ada berdekatan dengan tempat pelancongan yang kita duduk di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah saya melihat kepada kesemua elemen-elemen ini, kita melihat bahawa apa yang dibuat, yang dibangunkan oleh Islamic Tourism Center pada masa ini bagi memperjuangkan perkhidmatan hospitality mesra Muslim adalah satu perkara yang sangat baik dan amat dipuji. Dia akan memberikan satu peluang dan ruang kepada pelancong, khususnya yang memberikan keutamaan kepada aspek ibadah dan makanan halal ini, dapat terus menikmati senario pelancongan yang memenuhi kepada cita rasa mereka. Dalam erti kata lain, inilah tujahan sektor pelancongan yang baru
yang boleh diterokai oleh semua pemain industri pelancongan pada masa akan datang dan pada masa sekarang. Jadi secara kesimpulannya, pengurusan berkaitan produk makanan halal yang ditawarkan oleh pemain industri ini adalah amat signifikan dan sangat penting. Ia akan memberikan satu keselesaan kepada pelancong untuk mereka menikmatinya dengan lebih baik dan tidak mustahil memberikan satu petunjuk indikator yang penting supaya lebih ramai pelancong daripada Timur Tengah, daripada mana-mana negara yang berorientasikan kepada masyarakat Muslim yang majoriti untuk datang ke negara Malaysia pada satu hari nanti. Dan inilah aspek yang turut diberikan penekanan secara komprehensif oleh ITC bagi mengukuhkan industri yang mana Muslim di Malaysia ini mempunyai kapasiti penduduknya yang ramai dan bahkan ia akan menjadikan salah satu daripada niche area yang baru untuk menarik lebih ramai lagi pelancong daripada negara-negara luar, sama ada yang sememangnya mereka itu adalah Muslim ataupun pelancong-pelancong yang sangat memberikan perhatian yang serius terhadap penyediaan makanan yang bersih. Maka insya-Allah dengan sedikit maklumat tadi akan memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang sedikit maklumat tentang halal dan sebagainya atau penyediaan makanan halal ataupun yang dikatakan sebagai sijil pensijilan halal Malaysia yang di mana ia boleh kolaborasikan dengan perkhidmatan hospitality mesra Muslim. Terima kasih.